Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali untuk malam yang kedua mengaji kitab Panduan Asas Fardu Ain, dan kita masih lagi berbicara tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama buka dulu dengan muqaddimahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Alhamdulillah. InsyaAllah di kesempatan yang lain nanti kita akan syarahkan kenapa kita baca bacaan-bacaan tadi sebelum kita mulakan majlis, dan kenapa kita tutup dengan bacaan-bacaan yang kita baca semalam dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar untuk tutup majlis nanti. Kenapa? Nanti kita akan bicarakan dan kita akan sebutkan hadis-hadis dan riwayat tentang kelebihan membaca bacaan-bacaan tadi. Mari kita lihat pada muka surat 3 yang kita bicarakan semalam, iaitu poin yang ketiga, beriman dengan Allah Ta'ala. Yang nombor 3 itu wajib beriman secara ijmal ataupun ijmali, ringkas, dan yang kedua secara tafsil ataupun tafsili. Jadi dua cara beriman dengan sifat-sifat Allah. Yang nombor 1 dalam slide kita ni, iaitu secara ijmali ataupun ringkas. Apa dia? Kita meyakini Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kamalat ataupun sifat-sifat yang wajib. Maha suci Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan, naqais. Banyak sangat, ya banyak sangat, tapi saya yakini semua itu. Itu maksudnya apa?
Itu maksudnya beriman secara ijmal, mengakui dan memperakui Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terkira banyaknya, dan mengakui, beriman, mengiktikadkan, berpegang tak mungkin Allah bersifat dengan apapun sifat kekurangan. Itu namanya beriman secara ijmali ataupun ijmal. Yang kedua, secara tafsili ataupun tafsil terperinci, iaitu dispesifikkan kita beriman Allah bersifat dengan 20 sifat yang wajib, dan pada masa yang sama tidak mungkin Maha Suci Allah ataupun mustahil Allah bersifat dengan 20 sifat mustahil. Itulah dia beriman secara satu ijmal ataupun ijmali, dua tafsil ataupun tafsili. InsyaAllah pengajian kita malam ini untuk kita melihat dan membicarakan satu-satu setiap sifat ini. Mari kita lihat pada muka surat 4 masing-masing. Dan di dalam slide kita ini, di atas itu meyakini, maaf ada tersilap ejaan, ya. Meyakini, bukan menyakini, maaf ya. Meyakini Allah bersifat dengan 20 sifat yang wajib ataupun wajibat. Kalau satu wajib, wajibun. Kalau dua sifat wajib, wajibani. Kalau banyak, dua lebih daripada 3 ke atas, wajibat. Sebab itu kita panggil ini jamak muannats salim. Baik. Apakah 20 sifat yang wajib itu? Untuk slide yang pertama ini, mari kita lihat nombor 1. Sifat wujud. Sebenarnya sifat-sifat Allah itu tidak ada yang bernombor, tidak ada yang berturutan 1, 2, 3, 4, tidak. Sebab sifat-sifat Allah yang 20 itu semuanya qadim. Bila qadim, tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Sebab sifat ini kan dimiliki oleh zat yang qadim, iaitu zat Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa kita bicarakan mengikut nombor sebegini seperti yang disusun oleh para alim ulama? Nah, urutan-urutan sebegini, susunan sebegini dipanggil tartib zikri, secara sebutan sahaja. Sebab tidak mungkin kita nak sebut 1 sampai 20 itu satu saat, tak mungkin. Sebab itulah ulama sebut, sebutkan satu-satu. Itu namanya tartib zikri. 1 apa? Wujud. 2 qidam. 3 baqa' dan seterusnya. Tartib zikri. Adapun secara wuqu'i, betul-betul ataupun secara hakiki, tidak ada 1, tidak ada 2 dan seterusnya. Sebab semua sifat itu adalah qadim. Baik. Setelah para ulama menyebutkan wujud itu 1 pertama, 2 qidam dan seterusnya, ya, secara tertib zikri tadi tu. Baik. Setelah disusun 20 sifat itu, kenapa wujud dahulu? Sifat nafsiyah, barulah sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, barulah sifat ma'nawiyah. Kemudian sifat salbiyah tu kan ada 5. Kenapa dia letak qidam dulu, baru baqa, baru mukhalafatuhu lil hawadith, baru qiyamuhu binafsi, baru wahdaniyah, baru masuk sifat ma'ani qudrah. Kenapa? Jawapannya ialah ini secara tertib ta'aqquli, secara akal, secara ta'aqquli. Alim ulama dalam bab tauhid yang dipanggil ulama usuluddin, mereka melihat, kita letakkan dahulu untuk memahaminya mudah sesuai dengan tingginya martabat Allah Azza wa Jalla, diletakkan dahulu apa? Nafsiyah. Barulah salbiyah. Barulah ma'ani, barulah maknawiyah. Walaupun asalnya tidak begitu. Sebab tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Semua sifat-sifat ini qadim. Begitu, ya. Alhamdulillah, para alim ulama kita dianugerahkan oleh Allah ilham rabbani sehingga menyusun, Masya Allah, pengajian sifat 20 ini dengan tertib sekali dan tahqiq sekali. Dan umur pengajian sifat 20 ini, kalau dihitung daripada meninggalnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari pada tahun 324 Hijriyah, kita kan dah sekarang 1441 Hijriyah. Tolakkan saja. Sudah berapa
ribu tahun tu. Paling kurang 1100 tahun sudah umur pengajian sifat 20 ini. Sangat tahqiq, sangat benar dan sangat jelas membezakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai sekarang dipelajari dan dalami sehingga seseorang itu sangat jelas dan tahu membezakan makhluk itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat sifat yang pertama, muka surat yang keempat. Sifat wujud. Sifat wujud. Wujud ini terjemahan bahasa Melayu kita yang mudah difahami, iaitu ada. Dan sifat ini termasuk dalam kategori sifat nafsiyah, dan lawan bagi ada adalah tiada. Dalam bahasa Arab dipanggil adam. Dipanggil adam, ain, bukan Adam. Kalau Adam tu nanti kembali pada Nabi Adam pula. Ini Adam. Adam maksudnya tiada. Maksudnya akal kita mengatakan wajib ada Allah. Akal kita katakan wajib ada Allah. Kalaulah Allah tidak ada, akal tak boleh terima tak ada tu. Tu maksudnya ya. Maksudnya la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tak boleh terima tak adanya. Maksudnya benda itu mesti ada. Nak jadi Allah mesti ada satu sifat, iaitu sifatnya ada dulu Allah. Kalau tak ada, mana mungkin sesuatu yang tak ada yang menjadikan alam yang ada ini. Begitu ya. Sebab itu dia panggil wajib. Wajib apa ni? Wajib dari segi akal. Dan mustahil. Mustahil dari segi apa ni? Mustahil dari segi akal. Jadi kita bicarakan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud, iaitu sifat nafsiyah. Ada. Kenapa dikatakan ada? Kenapa dikatakan sifat ini nafsiyah? Nafsiyah berasal dari perkataan nafsun. Yah di belakang itu adalah ya nisbiyah. Asalnya nafsun. Jadinya nafsi. Oleh kerana kita berbicara tentang sifat salbiyah, sifat Allah, jadi sifat ini disebut nafsiyah. Jadi kembali nisbahnya kepada nafas. Nafas maksudnya zat. Kenapa sifat ada ini disebut kembali kepada zat? Sebab sifat ini memang datang daripada zat. Kenapa? Zat itu ada, barulah ada-adanya itu. Sifat ada tu baru ada bila ada zat. Kalau tidak ada zat, kita tak katakan ada. Contoh, handphone ini ada. Kenapa? Sebab zat handphone ni ada, maka sifatnya ada. Begitu juga kitab kita ini ada. Ada tu ya. Ada tu adalah sifat bagi kitab ini. Begitu juga dengan komputer kita ini ada. Baju kita ini ada. Sebab zatnya ada. Bukan disebabkan yang lain. Nanti kita akan pelajari sifat ma'ani. Itu disebabkan oleh sifat yang lain. Contohnya, saya ini kuat. Kenapa? Bukan kerana zat saya, tapi kerana ada satu sifat, namanya sifat qudrah ataupun berkuasa yang ada pada saya ini. Sebab itu, kita boleh katakan orang itu kuat walaupun dia tidak ada di sini. Sebab kuat itu tidak semestinya zatnya ada dekat sini. Tetapi kalau ada, zatnya mesti ada di sini. Sebab itu kalau saya nak katakan umpamanya Ustaz Syafi'i, ada tak sekarang? Tidak ada. Saya tak boleh katakan dia ada. Tapi saya boleh katakan Ustaz Syafi'i seorang yang kuat, seorang yang pandai, seorang yang ada sifat pendengar, pelihat. Dia ada tak sini? Tak ada kan? Tak. Sebab sifat-sifat ma'ani itu merujuk kepada sifat lain, bukan merujuk kepada batang tubuhnya. Boleh? Jadi sifat ada yang katakan ada itu hanyalah merujuk kepada diri, kepada benda. Ada benda baru kita katakan ada. Kalau tak ada benda, tidak kita katakan ada. Berbeza dengan sifat ma'ani nanti. Contohnya sifat ma'ani itu apa?
sifat ma'ani itu ada pelihat ataupun perkuasa, kuat. Walaupun orang tu tak ada dekat sini, saya tak boleh katakan dia ada, tapi saya boleh tak katakan dan ceritakan dia seorang yang kuat sebab dia ada sifat kuat tu? Boleh. Kenapa? Sebab sifat tu ada pada dia walaupun dia tidak ada di sini. Itu satu untuk ringkasnya. Sifat wujud itu dipanggil sifat nafsiyah, merujuk kepada diri, merujuk kepada zatnya itu. Ada zat, barulah ada sifat ada. Kalau tidak ada zat, tak boleh kata dia ada. Walaupun nak katakan sifat ma'ani lain, contohnya dia kuat, dia gagah, dia pandai, boleh walaupun dia tidak ada kat sini. Jadi sifat wujud ada itu hanyalah merujuk kepada zat. Sebab itu disebut nafsiyah. Kenapa ulama letakkan nafsiyah dahulu? Sebab nak membicarakan sesuatu kena ada dulu. Itu namanya ta'akuli. Sebab itulah diletakkan sifat wujud dulu ada. Baik. Yang kedua dan sampai yang keenam. Rentetan sifat ini ulama sebutkan dan kelaskan dengan nama salbiyah. Salbiyah dari segi pengertiannya, ada ulama yang sebutkan sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah dan bagi sifat Allah. Di ketika yang lain, sebahagian ulama mengatakan yang lebih tepat bukan menafikan, tetapi maknanya tersendiri ternafi. Dua-duanya adalah betul. Mari kita lihat ya. Sifat yang kedua adalah sifat qidam. Sifat tu namanya qidam. Yang bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Kan tadi kita sebut Allah itu qadim sebab bersifat dengan qidam. Sifat-sifat yang 20 ini qadim sebab juga bersifat dengan qidam. Begitu. Qidam, apa artinya? Sedia ada. Maksudnya, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan, bila kita sebut sifat salbiyah, hendaklah dimaknakan, hendaklah dimaksudkan, hendaklah difahami. Muradnya dengan tidak. Sebut saja salbiyah, tidak, 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 tidak. Seumpama kita sebut perkataan orang yang botak, maka difahami tidak. Apa maksud tidak? Tidak berambut. Orang yang rongak, disebut rongak, tapi difahami tidak. Tidak apa? Tidak ada gigi, patah satu ke patah dua ke, ataupun begitu. Boleh ya? Naam. Orang yang amrad, contohnya ada satu istilah dalam fiqh dipanggil budak lelaki yang amrad. Amrad maksudnya tidak ada janggut. Maksudnya. Jadi sifat salbiyah difahami dengan tidak, mengikut satu pendapat ulama. Betul. Dan pendapat yang satu lagi juga betul, menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Contoh begini, kalau orang katakan Allah itu ada mula ke? Dijawab tak. Qidam. Apa maksud qidam? Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Lawan bagi sifat ini adalah huduth. Huduth artinya baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan bagi kewujudan Allah. Bukan baru lawannya lama, hak tu lain. Ini baru ni ada mula, hak tu. Kalau Allah tak ada mula. Jangan kata alam ni ada mula-mula, Allah ada, baru dia ikut yang lain. Bukan lagu tu. Maksudnya ada Allah, tidak ada, tidak bagi Allah, bagi mulanya Allah. Contohnya kita kan sekarang sekitar umur kita sekarang, katalah dalam 40 tahun. 40 tahun dulu kita ada tak? Tak ada kan? Mesti mak ayah kita ada dulu, baru kita ada. Dalam hitungan biasa 9 bulan 10 hari, begitu. Barulah kita ada sekarang 40 tahun. 41 tahun dulu kita ada tak? Tak ada kan? Bermakna adanya kita dimulakan oleh tiada.
Adapun Allah, Allah ada begitu. Barulah ada alam, barulah ada arash, barulah ada langit. Sebab tu kita tak boleh katakan Allah di arash, Allah di langit, tak boleh. Sebab semua makhluk ini dijadikan oleh Allah. Allah sudah ada sebelum ada arash. Allah sudah ada sebelum ada langit. Begitu ya. Baik. Yang ketiga, baqa. Baqa itu artinya kekal. Artinya kekal. Apa maknanya, apa maksudnya, apa mafhumnya, apa muradnya? Tidak tadi itu. Apa? Tidak ada penghujung bagi kewujudan Allah. Sebab tu kata ulama, zahirnya sifat salbiah itu semua cerita tentang Allah. Semua cerita tentang kewujudan Allah. Kewujudan Allah tidak ada mula. Kewujudan Allah tidak ada akhir. Kewujudan Allah tak sama dengan yang lain. Kewujudan Allah tidak memerlukan zat dan pencipta. Kewujudan Allah itu wahdaniyah, esanya saja. Jadi kata ulama, sifat salbiah ini merujuk kepada Allah. Merujuk kepada kewujudan Allah itu. Sebahagian ulama yang lain boleh juga diguna pakai untuk sifat ma'ani nanti itu. Umpama, kita katakan qudrah Allah itu qadim, qidam. Qudrah Allah itu baqa, kekal. Qudrah Allah itu mukhalafah, tak sama yang lain. Jadi, sebab itu pendapat ulama yang pertama mengatakan sifat salbiah ini menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah dan bagi sifat Allah, tetapi sifat ma'ani, iaitu sifat yang wujudi. Nanti kita bicarakan. Baik. Baqa maksudnya kekal. Tidak ada. Begini caranya ya. Apa erti baqa? Kekal. Apa maksud, apa makna, apa mafhum, apa murad? Kefahamannya, tidak ada penghujung bagi kewujudan Allah. Lawannya apa? Lawannya fana. Apa erti fana? Binasa. Atau turuwul adam. Turuwul adam artinya kedatangan tiada. Tiada tu mai. Tu maksud dia. Itu arti dia. Maksud dia tidak. Kan tadi tu. Tidak kekal atau ada penghujung bagi kewujudannya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah ada penghujung, siapa lagi yang akan mengawal dunia ini dan alam akhirat nanti? Akal tidak boleh terima itu. Baik. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Ada yang sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Boleh. Artinya bertentangannya dengan semua makhluk dari segi zat, dari segi sifat dan dari segi af'al. Apa mafhum, apa maksud, apa murad, apa makna? Tidak. Itu yang disebut sebagai sifat salbiah. Kena faham tidak tu. Tidak ada persamaan dengan makhluk. Lawannya apa? Mumathalatuhu lil hawadith. Ada persamaannya dengan makhluk? Tidak sama sekali. Kalau sama dengan makhluk, bermakna Allah makhluk juga. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya berdirinya dengan sendirinya. Ini kita kena faham dengan elok. Memang terjemahannya berdirinya dengan sendirinya. Tapi ini terjemahan majaz, bukan hakiki. Takut nanti bila berdiri, itu lawan duduk. Tidak ya. Berdirinya dengan sendirinya maksud Allah tak perlu. Tapi tak perlu tu apa? Kena faham di sini dua sahaja. La yahtaju ila, Allah tidak berhajat kepada zat. La yahtaju ila mahallin au mukhassisin wala mukhassisin. Allah tidak berhajat, tidak perlu kepada zat dan tidak perlu kepada pencipta. Tolong diingat sama-sama rakan-rakan para asatidzah kita ketika menguraikan sifat ini. Jangan kita katakan ketika menguraikan sifat qiyamuhu bi nafsihi, Allah tidak berhajat kepada pertolongan makhluk, Allah tidak berhajat kepada pertolongan malaikat, Allah tidak berhajat kepada arash, Allah tidak berhajat kepada bumi. Ya, itu betul, tapi huraiannya itu pada sifat mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'alil hawadith, bukan pada qiyamuhu.
Qiyamuhu binafsihi, huraiannya hanya dua. Maksudnya Allah tidak berhajat, tidak perlu kepada zat, kerana Allah sendiri adalah zat. Allah memang nama, ya. Allah adalah nama bagi zat. Jadi Allah adalah zat, sebab itu Allah tak perlu kepada zat. Wala mukhassisin, Allah tak perlu kepada pencipta. Sebab itu kita tulis kat sini dalam buku kita ni pun, tuan-tuan, puan-puan boleh lihat muka surat yang kelima tu, buku kita. Qiyamuhu binafsihi, berdirinya dengan sendirinya. Maksudnya, mafhumnya, muradnya, maknanya tidak memerlukan zat dan pencipta lain. Itu cukup. Nah, adapun huraian tidak memerlukan arash, tidak memerlukan langit, tidak memerlukan pertolongan manusia, ya betul, tapi bukan pada huraian qiyamuhu binafsihi, tapi huraiannya pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, di situ, ya. Baik. Apa lawannya? Ihtiyajun ila mahallin wa mukhassisin. Memerlukan zat dan pencipta lain. Tak mungkin Allah perlukan zat sebab Allah adalah zat. Dan tak mungkin Allah memerlukan pencipta kerana Allah qadim. Allah yang menciptakan. Baik. Dan yang terakhir adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Ada sebahagian menterjemahkan dengan tunggal, tapi yang lebih tepat esa. Apa artinya esa? Apa maksudnya? Apa muradnya? Apa mafhumnya? Apa maknanya? Tidak apa? Tidak berbilang ataupun tidak banyak. Begitu, ya. Lawannya adalah ta'addud. Mohon maaf ada sedikit silap pada nota tuan-tuan ini dan puan-puan. Bukan salbiyah, tetapi ta'addud, ikut saya punya slide, ya. Yang dalam buku ni silap. Ta'addudun, iaitu berbilang ataupun banyak. Banyak Allah itu tidak. Allah hanya satu sahaja. Begitu juga sifat Allah cuma satu. Maksudnya sifat qudrah satu, sifat iradah satu. Itu maksudnya. Baik. Kenapa kita katakan terjemahan esa itu tepat? Sebab begini. Kalau kita katakan esa, ada tak nombor sebelumnya? Tidak ada. Ada tak nombor selepasnya? Tidak ada. Kalau kalau Kelantan dah. 2, 3, 4, 5, 6. Contoh saja. Kalau sebut tu sebelum ada tak nombor dia sebelum dia? Ada. Apa dia nombor dia? Kosong. Barulah kosong. Barulah lepas kosong ke? Lepas tu lepas 2. Lepas 2. Tapi kalau perkataan esa, ada tak nombor sebelum? Tak. Ada tak nombor selepas? Tak. Wallahu alam, ya. Itu menunjukkan Allah itu qadim, bersifat dengan qidam. Tidak ada sebelumnya. Masya Allah. Dan tidak ada selepasnya. Maksudnya Allah tidak binasa. Allah itu tidak ada mula dan Allah tidak ada binasa. Wallahu alam. Itu mungkin faedah yang kita dapat kenapa ulama dahulu terjemah esa tidak dengan se. Kalau se, nombor sebelumnya kosong, selepasnya adalah 2. Jadi kalau esa tak ada. Wallahu alam. Sebab itu terjemahannya insya-Allah tepat. Baik. Itu namanya sifat salbiyah. Sekarang kita bicarakan sifat yang benar-benar wujud, benar-benar ada pada zat Allah. Kalau nak dilihat, boleh di hari akhirat nanti. Lau kushifa anna al-hijab la ra'aynaha. Kalau dibuka hijab oleh Allah, dapat kita lihat sifat berkuasa, qudrah, sifat irada, sifat ilmun, sifat hayat dan seterusnya. Sekadar untuk kita sebut dahulu di awal ini supaya nanti tidak keliru. Kalau kita bicarakan tentang ta'alluq, kan dalam sifat 20 ada satu tajuk namanya ta'alluq. Tajuk ini tajuk fardu kifayah. Yang sebab itu kita tidak letakkan dalam nota kita ni. Sebab ini yang wajibnya kita kena tahu Allah tu bersifat. Ta'alluq maksudnya kerja ataupun fungsi. Sifat itu hanyalah untuk sifat ma'ani sahaja. Yang 7 itu. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kenapa persoalannya?
Kerana hanya sifat ini yang wujudi, yang ada dirinya, ada lagi sungguh. Adapun sifat yang lain, tiga itu nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah, bukan ada. Itu adalah dipanggil amrun i'tibari. Perkara akal sahaja, bukannya ada. Ataupun dalam istilah lain, tahaqquq. Ataupun istilah yang lain, thubuti. Yang thubut. Adapun yang wujudi, yang ada lagi sungguh. Kalau yang amrun i'tibari itu yang sungguh saja, bukannya ada pun. Sengoti. Nah, perbicaraan ini panjang sebenarnya. Saya nak bagi contoh sedikit sahaja ya. Baik. Kertas ini wujudi. Kenapa? Boleh digapai dengan 5 panca indera. Boleh dilihat, boleh dipegang, boleh dirasa, boleh dicium. Tetapi segi 4 yang ada pada kitab kita ini, segi 4, itu dipanggil amrun i'tibari. Dipanggil sungguh sahaja. Akal membenarkan, zihin mengatakan ia ada, tapi di luar dipegang bukan ada pun. Contoh, dari segi, kalau dari segi biasa memang kalau lihat macam ada bentuk segi 4 kan, tapi sebenarnya tak ada pun. Cuba kita pegang segi 4 itu, akan kena pada kitab ataupun buku. Peganglah kat mana-mana pun. Bukan ada pun. Tetapi akal kita akan sebut. Kalau bentuk dia panjang sebegini dan di sebelahnya juga, dan di satu agak pendek, lebarnya begini, akal akan kata ini adalah segi 4 tepat. Tapi yang dikatakan segi 4 tepat itu ada tak? Tak ada pun. Sebab tak boleh dipegang. Walaupun boleh dilihat macam. Tapi bukannya ada. Cuba kita pegang. Tak ada pun. Sama juga dengan bentuk bulat. Kopiah saya ini. Ini bulat. Mohon maaf, kita buka sedikit bagi nampak. Ini bulat ni. Ini kan bulat. Bulat itu bukan ada pun, tapi sungguh bulat. Apa buktinya? Baik, kopiah kalau lihat daripada sini, kita katakan bulat lah ya. Baik, cuba pegang bulat itu, akan kena kopiah. Pegang lagi, akan kena kopiah. Akal kita sahaja mengatakan ia bulat. Tetapi bulat itu bukan ada pun, tapi sungguh tak bulat, sungguh. Begitulah juga dengan kategori bercakap ataupun perbuatan. Maaf, ini sedikit mendalam, sepatutnya saya tak bicarakan, tapi bagi sedikit kefahaman bagi yang ada basic. Bercakap bukan ada, sungguh sahaja bercakap, amrun i'tibari. Yang ada yang boleh dipegang, apa dia? Bibir. Yang boleh dipegang lagi, lidah, gigi. Yang boleh didengar, suara. Lidah. Adapun bercakap-cakap, itu bukannya ada, tapi saya sungguh tak bercakap-cakap. Sungguh memang lah pun bercakap. Kalau tak kata bercakap memang tak betul Tapi benda tu yang kata bercakap tu ada tak? Tak ada. Oleh kerana ada kesepaduan benda-benda tadi dikatakan oleh akal, itulah namanya bercakap. Adanya mulut, adanya bibir, adanya gigi, adanya gerakan gini, dan adanya suara, maka dikatakan oleh akal, inilah namanya bercakap. Tapi perkara bercakap tu bukannya ada, tapi sungguh sahaja. Dalam istilah tauhid dipanggil amrun i'tibari. Adapun yang boleh digapai dengan 5 panca indera itu dipanggil sebagai wujudi. Maaf ya, sedikit mendalam ni sebenarnya. Ala kulli hal, hadirin, kita berhenti dahulu. Kita masih lagi bicarakan tentang sifat. Ma'ani kita sambung selepas ini insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq.
sikit nasihat untuk kita kesemua dan saya sendiri. Ulama kata ahamul matalib lil insan salasatu. Yang penting bagi kita ingat 3 perkara. Duduk dalam kepala. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Mengenal Tuhan yang menjadikan kita. Penting sekali. Ulama berkata awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan penuntut ilmu yang budiman, kita sambung perbicaraan tentang sifat ma'ani. Kita katakan sebelum berehat tadi, sifat ma'ani itu wujudi. Ada dirinya, diterjemah dengan ada lagi sungguh. Cuma ini perlukan perbahasan yang lebih panjang. Tapi untuk fardu ain, sekadarnya sahaja kita katakan, inilah sifat yang benar-benar ada dirinya pada Allah. Yang lain tu bukan ada pun, tetapi amrun i'tibari. Tetapi memang Allah punyai sifat itu. Cumanya nak cerita tentang ada tak ada dirinya, itu sahaja. Semua sifat tadi dipunyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa kita nak sebutkan benda ini? Sebab ada satu tajuk dalam pengajian sifat 20 namanya ta'alluq. Kalau kita tahu dan faham hanya sifat ma'ani sahaja yang wujudi, hanya sifat inilah yang ada ta'alluq. Kecuali satu, iaitu sifat hayah. Faham tu dulu. Maksudnya sifat nafsiyah tak ada ta'alluq, tak ada kerja, tak ada tugasan. Sifat salbiyah tak ada ta'alluq. Sifat ma'nawiyah tidak ada ta'alluq. Sifat yang hanya punyai ta'alluq, ada tugasan tambahan, nanti kita akan bicarakan, hanyalah sifat ma'ani ini. Kecuali sifat haya. Supaya kita lebih fokus. Daripada banyak 20 ni, mana satu ta'alluq ni? Hafal satu saja, ma'ani. Jadi daripada 20 tadi tu, jadi dispesifikkan menjadi 7 sahaja. Dan daripada 7, cuma 6 sahaja hayah tidak berta'alluq. Baik, mari kita lihat satu-satu. Sifat ma'ani, kenapa disebut ma'ani? Satu kata ulama, kerana ia ada dirinya, ada maknanya, ada dirinya. Sifat lain bukan ada dirinya, sifat lain hanyalah ada dalam akal sahaja. Bukan ada pun, kalau nak pegang tak boleh. Kalau nak lihat tak boleh, tapi dalam akal boleh tak terima? Boleh. Itu namanya amrun i'tibari, ataupun nama lain tahaqquq, ataupun nama lain thubuti. Difaham tu dulu ya. Kenapa disebut ma'ani tadi? Kerana maknan tu apa dia? Makna, ada dirinya itu, wujudi. Yang kedua, kerana ma'ani itu adalah jamak, plural. Singularnya, mufradnya adalah ma'nan. Ma'nan dalam bahasa Arab sinonim dengan sifatun. Sifatun, sifat. Bila ma'nan mufrad sama dengan sinonimnya adalah sifatun. Kalau ma'ani itu jamak taksir akan jadi sifatun. Jadi ma'nan maksudnya sifat, kalau ma'ani sifat-sifat. Seolah-olah nak bagi tahu sifat-sifat yang benar-benar ada sifat tu pada diri Allah hanyalah sifat 7 ma'ani ini tadi. Itulah kenapa ulama katakan dan bagikan namanya dengan ma'ani. Kenapa tadi satu? Kerana hanya sifat ini yang wujudi, ada maknanya tu wujudi. Yang kedua, kerana maknan itu adalah maksudnya sifat. Ma'ani sifatun, sifat-sifat. Maka inilah sifat-sifat 7 ini yang benar-benar ada dirinya, ada pada Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'nawiyah, itu bukan ada dirinya tu, tetapi sungguh sahaja. Ini perbicaraan yang agak mendalam, kita akan bicarakan kemudian. Sifat ma'ani yang pertama adalah qudrah. Terjemahannya berkuasa.
lain sedikit terjemahan ini daripada yang biasa kita dengar, ya. Biasa kita dengar iaitu berkuasa. Pak Da Syekh Wan Ismail, seorang alim berasal dari tanah Melayu, duduk lama di Makkah. Beliau melihat bahawa sifat-sifat Allah yang 4 itu pembahagiannya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, yang wujudi hanya satu sahaja, namanya ma'ani. Adapun yang nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah itu bukan wujudi tetapi amrun i'tibari. Ada yang mengatakan sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah itu hal. Nah, itu qaul yang dhaif, tak mengapa, tapi masukkan saja satu kategori, namanya amrun i'tibari. Baik. Amrun i'tibari ini termasuklah dalam kategorinya perbuatan. Macam saya sebut tadi, bercakap, berjalan. Berjalan bukan ada dirinya. Yang ada dirinya, kalau saya berjalanlah, paha saya boleh dipegang, kaki saya, betis saya, badan saya. Bila saya berjalan daripada sini ke sini, lalu akal pun melihat, akal akan bagi suggestion, bagi cadangan perbuatan orang ini tadi daripada satu tempat ke satu tempat dengan perlahan gerak ke hadapan, kanan dan kiri. Itulah namanya berjalan. Tetapi ketika saya bergerak juga ke hadapan, tapi bukan slow, bukan perlahan, tapi laju, ketika itu akal akan merubah. Ini tidak nama lagi berjalan ni. Ini namanya apa? Berlari. Orang yang sama, paha yang sama, kaki yang sama, betis yang sama. Tapi berubah dekat sini jadinya apa? Kalau dia perlahan dipanggil berjalan. Kalau dia laju, berlari. Yang kata berjalan, berlari itu bukan ada pun. Itu perbuatan, bukan ada. Itu namanya amrun i'tibari. Maaf ya, contoh lagi. Saya sekarang ini bercakap. Nak kata mengajar pun boleh jugalah. Tetapi dengan mulut yang sama, lidah yang sama, ada gigi yang sama, suara yang sama, saya pun umpamanya mengucapkan Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawal, Ayana ashtaqna liq. Maaf ya, suara tak sedap. Itu dipanggil apa tu? Bukan bercakap, tapi berqasidah ataupun bernasyid. Begitu. Jadi akal akan kata bercakap. Kalau bercakap gini, kalau saya sebut subhanallah, 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 tak bercakap dah tu. Tidak bernasyid ataupun berqasidah dah tu. Tetapi berzikir. Akal yang akan kata. Mulut yang sama, suara yang sama, gigi yang sama, lidah yang sama. Melihat hadirin, mana-mana perbuatan itu dianggap sebagai amrun i'tibari. Kerana itu, kata Pak Da'i, ikut ijtihad beliau, kalau kita terjemah kudrah dengan berkuasa, kan dia jadi perbuatan. Bila perbuatan amrun i'tibari, sama juga dengan sifat sama. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, maaf ya, bukan kata salah, tidak. Mohon maaf ini. Tuan-tuan tolong difahami ya. Kita tak katakan salah. Dan kita tak katakan tak boleh guna. Silakan guna. Tapi muradnya itu hendaklah difahami, jangan amrun i'tibari ataupun samaratus sifah dalam istilah yang lain. Fahamilah ia dengan wujudi. Sebab itu Pak Da'i, beliau melihat supaya jangan ada smabul, supaya jangan ada kekeliruan. Kalau diterjemah basar dengan melihat, kan jadi perbuatan. Kan kita sebut tadi, mana-mana perbuatan, berlari, berdiri, berbicara, bercakap, mendengar, berkuasa, memberi, mengambil, itu adalah amrun i'tibari. Sedangkan sekarang kita bicara sifat apa ni? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani mesti wujudi, ada dirinya. Sebab itulah Pak Da'i dengan ijtihad beliau, setelah beliau berbincang dengan guru beliau yang sangat alim, iaitu Syekh Ali Al-Maliki, yang dipanggil sebagai Sibawai zamanihi wa sakaki awanihi,
Sibawaih zamannya kerana alim bab nahwu, dan As-Sakaki pada waktunya kerana alim ilmu balaghah. Subhanallah, seperti yang diceritakan pada kami oleh guru mulia yang sangat saya kasihi, Al-Alim Al-Fadil Tuan Guru Syekh Ahmad Rudawuddin, beliau yang ceritakan pada kami kerana alimnya itu disebut Sibawaih zamanihi wasakaki awanihi. Siapa dia? Guru kepada Pak Da'i tadi tu. Dalam bahasa, beliau orang Arab lah, duduk di Makkah. Jadi kata Pak Da'i, mengikut cerita guru kami Syekh Ahmad Rudawuddin, beliau bagi tahu dengan gurunya, sebelum ini sifat ma'ani itu diterjemah dengan berkuasa, melihat, berkata-kata, berkehendak, mendengar. Ini kan perbuatan, bila perbuatan jadi amrun i'tibari. Walhal kita sekarang cerita tentang ma'ani, sifat ma'ani adalah wujudi. Maka beliau pun ambil satu pendekatan yang tak sama dengan yang lain. Sebab itu beliau terjemah qudrah, sekarang ini kita bicarakan pekuasa, iradah pekehendak, ilmu pengetahuan, hayah pehidup, sama pendengar, basar pelihat, kalam pekata. Kalau kitab-kitab yang lain sebelumnya diterjemah berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup dan sebagainya, ya. Baik. Supaya mudah tuan-tuan faham, mari kita lihat slide yang saya sediakan di sini. Di dalam pengajian sifat 20 ada namanya sifat. Ada namanya thamaratus sifat. Sifat, daripada sifat ini ada buahnya. Buahnya itu namanya thamarah. Nah, ada sifat, adalah pekerjaan sifat itu. Itulah namanya thamaratus sifat. Istilah yang lain disebut ta'alluq. Contohnya, ada sifat qudrah. Dengan sifat ini Allah berkuasa. Inilah yang namanya thamaratus sifat. Boleh ta'alluq pun boleh juga. Nah, tapi sifat ini disebut sebagai mabda', sebagai umbi, sebagai perdu. Kena ada sifat ini baru ada apa pekerjaannya tu. Kita bagi contoh, ya. Allah ada sifat sama. Sama, ya, bahasa Arab. Dengan sifat sama ini Allah mendengar. Jadi apa nak terjemah sifat ini? Kalau kita terjemah dia mendengar, kan jadi semabul, jadi keliru. Kenapa? Sifat mendengar, dengan sifat mendengar Allah mendengarkan dua kali ulang tu. Gitu, ya. Sama juga dengan basar. Basar, bahasa Arab. Dengan sifat basar Allah melihat. Apa nak terjemah sifat ni? Kalau kita terjemah dia dengan mendengar, dia akan jadi begini. Allah mendengar dengan sifat mendengar, kan pelik. Jadi sebab itulah Pak Da'i dengan ijtihad beliau tak katakan salah, tapi beliau katakan lebih tepat menterjemahnya dengan walaupun nampak pelik tapi jelas apa dia. Allah mendengar dengan sifat pendengar. Allah berkuasa dengan sifat pekuasa. Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan. Allah hidup dengan sifat pehidup. Allah berkata-kata dengan sifat pekata. Walaupun nampak pelik tapi tepat. Begitu, ya. Tuan-tuan, mari kita lihat apa yang saya sediakan kat sini. Allah mendengar, itu namanya thamaratus sifat. Itu namanya perbuatan. Sebelum ada perbuatan, dia mesti ada sifat. Apa nama sifat tu? Allah mendengar dengan sifat basar. Terjemahnya pendengar kalau ikut cara Pak Da'i, ya. Tuan-tuan, kita tak kata yang lain salah, ya. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Ad-Durrul Thamin dan yang lain-lain, masya-Allah sangat alim. Tok Faridah, Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani dalam kitab Faridah yang sangat terkenal dan barakah itu juga betul. Tapi kenapa mereka terjemahkan mendengar tidak pendengar, melihat tidak melihat? Itu namanya tasamuh. Dan itulah yang diittifaqkan oleh ulama, ya. Maksudnya Allah mendengar. Kalau nanti takut kalau dikatakan Allah tidak mendengar, kan jadi tuli nanti. Sebab itu tasamuh saja. Asal sebenarnya bukan mendengar tetapi pendengar. Ya, baik, mari kita lihat di sini, ya. Allah mendengar dengan sifat basar, terjemahnya
pendengar. Sebab kalaulah kita katakan sifat basar tu diterjemah dengan mendengar, dalam bahasa Melayu pun jadi pelik. Apa dia? Allah mendengar dengan sifat mendengar. Kan pelik tu. Saya tak katakan salah ya, tetapi agak janggal dan pelik. Sebab itu terjemahan pendengar walaupun jarang dipakai tapi tepat. Contoh yang kedua bagi jelas. Allah melihat tu samaratus sifat perbuatan dengan sifat apa? Dengan sifat sama. Terjemahnya pelihat. Kalau kita terjemah sifat sama dengan melihat, dia akan jadi begini. Allah melihat dengan sifat melihat. Kan pelik tu? Saya tak katakan salah sekali lagi, tapi pelik. Yang ketiga, Allah berkata-kata atau berfirman dengan sifat apa? Sifat kalam. Pak Da'i terjemah berkata. Sebab kalau diterjemah kalam tu dengan berkata-kata, dia jadi begini. Allah berkata-kata dengan sifat berkata-kata. Nanti jadi semabul. Mana satu sifat, mana satu thamaratus sifat. Mudah-mudahan faham ni hadirin. Mudah-mudahan. Baik. Mari kita kembali pada muka surat 5 sama-sama. Baik. Dalam slide saya ini, saya pun letakkan begini ya. Meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Terjemahnya berkuasa. Berkuasalah Allah itu dengan sifat berkuasanya. Baik. Lawan bagi sifatnya, ajaz ataupun lemah. Tidak ada sifat berkuasa. Itu yang namanya sifat berkuasa itu wajib. Tak ada sifat berkuasa. Itu yang mustahil. Lemahlah Allah untuk menjadikan sesuatu yang tiada kepada ada. Itu namanya al-ijad. Ataupun yang dah ada ditiadakan oleh Allah atas nama kematian ke, kehilangan ke. Nah, itu namanya i'dam. Tak mungkin Allah mengijadkan, menjadikan daripada tiada kepada ada. Tidak mungkin Allah meng'idamkan daripada ada kepada tiada kalau tidak ada sifat qudrah. Boleh? Baik. Yang ke-8, dia kalau nak sebut dengan tahqiq, urutan yang ke-8 adalah sifat iradah. Jangan kita sebut sifat Allah yang ke-8 adalah iradah. Dia dari segi penggunaan biasa itu betul lah ya. Tapi dari segi tahqiq kita dah sebut apa dia? Sifat-sifat Allah itu wuku'inya tidak ada dulu, tidak ada kemudian, sebab semuanya qadim. Tapi dari segi tertib zikri dan ta'akuli, bolehlah kita sebut begitu. Baik. Yang ke-8, urutan yang ke-8 bagi sifat Allah adalah sifat iradah. Bukan sifat iradah tu yang ke-8, tapi turutannya tu, nombornya tu ya. Dari segi ta'akulinya, iradah berkehendak. Maaf ya, saya tidak terjemah berkehendak. Tuan-tuan kalau nak terjemah silakan. Tapi yang penting murad. Muradnya apa tu? Muradnya sifat. Jangan muradnya perbuatan. Kalau muradnya perbuatan jadi salah. Sebab apa? Sebab maksudnya kurang tepat ya. Sebab kita nak cerita sifat ma'ani itu wujudi. Kenapa Pak Da'i guna per? Sebab begini. Contoh ya. Contoh sahaja. Ini bukan cerita sifat ni. Petani bertani. Mana satu perbuatan, mana satu benda. Petani itu benda kan? Bertani itu perbuatan. Mana satu wujudi? Petani. Mana satu amrun i'tibari? Bertani. Macam tu. Seorang pekebun. Berkebun. Mana satu perbuatan? Berkebun. Berkebun tu, itu namanya amrun i'tibari. Sebab dia perbuatan. Pekebun tu namanya apa? Wujudi. Kita tak cerita sifat ni. Tapi mengambil semangat wujudi tadi tu. Seorang makcik menyapu sampah dengan penyapu. Menyapu dengan penyapu. Mana satu wujudi? Penyapu. Mana satu amrun i'tibari? Menyapu. Mana-mana perbuatan tu. Mana-mana perbuatan, saiz, bentuk. Itu adalah amrun i'tibari. Hadirin ya. Ini sebenarnya mendalam. Tapi sekadar sebab yang dengar kita ni pun ada juga para asatidzah dan ustazat, tuan-tuan guru yang lebih alim jauh daripada saya. Jadi kita berkongsi sedikit ilmu lah. Kalau ada pada saya ni ilmu, sebenarnya tak ada pun. Ini berkongsi sahaja ya. Baik. Mari kita lihat pada muka surat yang ke-5. Lawan bagi sifat iradah berkehendak adalah karahatun.
terpaksa. Tidak ada sifat berkehendak. Maksudnya tergagah dalam bahasa Jawi lamanya. Allah tak berkehendak pun tapi dah terpaksa. Tidak begitu ya. Siapa pula yang memaksa Allah? Maka itu sifat kekurangan bagi Allah. Mari kita lihat turutan yang ke-9 adalah sifat ilmun, iaitu pengetahuan. Ada juga kawan kami sebut petahu. Tak mengapalah, kita guna terjemahan Pak Dae dan penggunaan yang lama dan sudah dipelajari di banyak tempat dan banyak tahun. Pengetahuan. Dengan sifat ilmun, Allah tahu. Begitu. Jadi lawannya jahil. Kalau kita asal sebenarnya Arab jahal. Iaitu jahil kata kita Melayu. Tidak ada sifat pengetahuan. Mana mungkin Allah Azza wa Jalla menjadikan sesuatu mesti dengan 4 sifat ini, iaitu hayah, ilmun, iradah, qudrah. Tak ada 4 sifat ni, tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Contoh ya, saya datang ke dunia ini. Kenapa? Kerana Allah yang jadikan dengan sifat qudrah. Allah nak saya hidup di dunia ini, iradahnya tu. Allah tahu saya akan diciptakan olehnya, ilmu. 3 sifat ini tidak akan mungkin ada pada Allah kalau tidak ada sifat hayah. Itu namanya tertib ta'aqquli. 4 serangkai sifat ma'ani. Nanti lihatlah dalam kitab-kitab tauhid. Antaranya saya juga, Al-Faqir juga ada susun, iaitu sifat 20 suatu pengenalan asas, ada disebut di situ 4 serangkai sifat ma'ani. Baik, mari kita lihat yang turutan yang ke-10, hayah, iaitu perhidup. Kita tidak terjemah menghidupkan ataupun hidup. Kalau kita terjemah perkataan hidup, itu jadi sifat. Kalau kita terjemah menghidupkan, ia akan mengambil fungsi qudrah. Sebab qudrah yang menghidupkan, yang mematikan. Allah hidup dengan sifat. Itu tujuannya. Bukan dengan nyawa, bukan dengan anggota, bukan dengan roh. Walaupun ada yang mengatakan roh yang qadim, tak. Allah tidak ada roh yang qadim. Allah hidup dengan sifat. Lawannya maut. Tidak ada sifat berhidup, mati. Kalau Allah mati, na'udzubillah min dzalik, itu sangat mustahil dari segi akal. Mari kita lihat yang seterusnya, iaitu sifat sama. Sifatnya itu sama, yang diterjemah dengan pendengar. Kita tidak terjemah mendengar. Sebab kalau mendengar dia jadi perbuatan. Sebelum ada perbuatan tu namanya ta'alluq ya. Perbuatan tu namanya ta'alluq ataupun thamaratus sifah. Mesti ada sifatnya dulu. Sifatnya apa? Sama. Begitu. Jadi Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat sama? Ini difaham elok-elok supaya kita jangan kata Allah mendengar dengan telinga. Tidak, Allah mendengar dengan sifat. Sama juga Allah melihat dengan sifat. Baik. Dengan sifat sama inilah Allah mendengar. Apa lawannya? Samam, iaitu iaitu peka. Tidak ada sifat pendengar. Itu ya. Mendengar, nanti kita belajar bab ta'alluq lah. Ta'alluq ini kan panjang. Mendengar yang maujudat, melihat yang maujudat. Turutan yang ke-12 adalah sifat basar, iaitu sifat pelihat. Dengan sifat pelihat Allah melihat. Sekali lagi, Allah melihat dengan sifat, bukan dengan mata. Difahami elok-elok. Sebab itu insya-Allah, siapa yang belajar sifat 20 dengan benar, dengan orang yang ahli, dia tidak akan jadi mujassimah. Dia tidak akan jadi musyabbihah. Orang yang menjisimkan Allah, memberi anggota badan kepada Allah. Orang yang mentashbihkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, tak. Yang ada mata, yang ada telinga itu makhluk, bukannya Allah. Nanti kita akan pelajari bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis ataupun yang disebut nas, yang seolah-olah Allah ada tangan, Allah di arash, Allah di langit. Ada caranya. Bukan dengan baca zahir begitu terus faham sebegitu. Kita ada kaedahnya. Kaedah yang disepakati oleh ulama salaf dan khalaf adalah al-zahiru laisa bimuradin. Al-zahiru laisa bimuradin. Zahir maknanya itu bukanlah yang dikehendaki oleh Allah.
Zahir Allah tu seperti bertangan, tak, itu bukan maksudnya. Zahir Allah tu di langit, tidak begitu. Zahir Allah itu di arasy, tidak begitu. Jadi al-zahiru laisa bimuradin. Itu ittifaq ulama salaf dan khalaf. Cuma selepas itu, apa makna yang sebenar, barulah salaf kata tafwid, tak tahu kami, wallahu alam. Tapi bukan mata, bukan telinga, bukan duduk di arasy, bukan di langit. Kemudian khalaf barulah ditafsilkan. Kalau dikatakan tangan, itu apa? Adalah kekuasaan Allah. Kalau disebut dengan mata, itu pemeliharaan, penjagaan Allah. Adalah cara-caranya, tapi satu kaedah yang paling penting untuk difahami dan dihafaz. Hadirin, kalau boleh ya, yang ikut kita sama-sama ni, maaf ya kalau ustaz-ustazah tu dah tahu dah, masya-Allah. Ini maksud saya orang-orang yang awam, hafalkan kaedah ini. Al-zahiru laisa bimuradin. Ataupun mudahnya, al-zahiru laisa bimurad. Al-zahiru laisa bimurad. Al-zahiru laisa bimurad. Al-zahiru laisa bimurad. Hafalkan. Bukan hafal sekadar untuk dihafal, benamkan dalam hati ini. Yang zahir, yang makna yang tidak layak bagi Allah, laisa bimurad, bukan maknanya. Baik, mari kita lihat seterusnya. Yang ke-12, turutan yang ke-12, basar. Sebutnya basar ya, bukan bashar. Bashar jadi manusia, basyarun manusia. Basar iaitu sifat pelihat. Sekali lagi kita tidak terjemah dengan melihat, sebab melihat itu amrun i'tibari, perbuatan. Tapi kalau pelihat itu wujudi, memang betul-betul sifat. Apa lawannya? Lawannya adalah ama, iaitu tidak ada sifat pelihat. Tidak ada sifat pelihat, itulah namanya buta. Itu ya. Baik. Yang ke-13 iaitu kalam. Kalam terjemah dengan perkata. Kalau ikut cara Pak Da'i ataupun tariq Pak Da'i, tidak kita terjemah berkata-kata ya, sebab kalau berkata-kata itu maksudnya perbuatan. Baik. Lawannya adalah tidak berkata, tidak ada sifat berkata-kata, tidak ada sifat perkata, tidak ada sifat kalam, itulah namanya bisu, itu namanya bakam. Alhamdulillah, selesai kita bicarakan sifat ma'ani. Mari kita lihat seterusnya pada muka surat yang ke-6 sama-sama. Muka surat yang ke-6, kita beralih pada satu lagi kumpulan sifat yang namanya maknawiyah. Maknawiyah ini adalah lazim daripada sifat ma'ani. Adanya sifat ma'ani baru ada sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini lazim adanya kerana ada malzum yang dilazimkan. Apa dia yang dilazimkan? Ma'ani. Contoh, qudrah. Jadilah kaunuhu qadiran, iradah, kaunuhu muridan, kalam, kaunuhu mutakalliman. Ada ma'ani baru ada maknawiyah. Tidak mungkin ada maknawiyah kalau tidak ada ma'ani. Sebab itu dia melazimi sifat ma'ani. Itu namanya lazim malzum. Lazimnya apa? Sifat maknawiyah. Yang dilazimkan malzum adalah sifat ma'ani. Gitu ya. Baik, mari kita lihat ya. Kalau kita bicarakan sifat maknawiyah, kata guru kami, hendaklah ada kaun. Al-kaunu ataupun kaunuhu. Jangan disebut qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Tidak. Kita bukan bicarakan tentang qadirun, yang berkuasa. Tidak. Kita bukan bicarakan orangnya ataupun zatnya. Kita bicarakan sifatnya itu. Sebab itu yang paling tepat, kaunuhu qadiran atau al-kaunu qadiran. Kaunuhu muridan ataupun al-kaunu muridan. Jadi kita guna yang masyhur kaunuhu. Keadaannya. Keadaannya itu adalah amrun i'tibari, bukan wujudi. Baik. Bila disebut kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Bukan kita nak cerita keadaan Allah yang berkuasa, tak. Kita nak cerita sifat sekarang ni kan.
Bukan kita cerita tentang perbuatan. Kalau perbuatan, keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang melihat tak. Kita bukan cerita sifat, bukan cerita perbuatan. Kita cerita tentang sifat. Sebab itu terjemahan yang tepat juga ya. Yang lain bukan kita katakan salah. Nah, sekali lagi, ini terjemahan yang lebih tahqiq, lebih dekat kepada benarnya, iaitu kaunuhu qadiran, keadaannya iaitu Allah yang mempunyai sifat qudrah, ataupun keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Kalau terjemahan kitab lama dulu, keadaannya yang berperkuasa, begitu. Lawannya kaunuhu ajizan, keadaannya yang lemah, iaitu yang tidak mempunyai sifat qudrah. Iaitu kita nak cerita sifat tu. Jadi Allah keadaannya punyai sifat, bukan keadaan Allah tu melakukan sifat itu. Itu cerita dalam bab ta'alluq nanti. Baik. Apa dia lawannya? Keadaannya yang terpaksa. Allah jadi terpaksa pula. Kaunuhu aliman, keadaannya yang mempunyai sifat ilmu. Lawannya, ni satu lagi silap kat sini ya. Saya ingat ketika diubah ada kesilapan di situ. Asalnya seperti yang dalam kita punya ni, dalam kita punya slide ni betul. Tuan-tuan nanti betulkan muka surat 7 tu bukan maknawiyatan, oleh kerana mungkin copy paste jadi hilang ya. Baik. Asalnya yang ke-16 itu ikut slide saya, kaunuhu jahilan, keadaannya yang jahil. Kalau yang seterusnya kaunuhu hayyan, keadaannya yang mempunyai sifat haya. Lawannya keadaannya yang mati. Nauzubillah min dzalik, kaunuhu mayitan. Ke-18 kaunuhu sami'an, maksud saya ni yang ke-18 turutan. Iaitu turutan yang ke-18, bukan sifat yang ke-18 untuk lebih tahqiq ya. Keadaannya yang mempunyai sifat sama, pendengar. Lawannya kaunuhu asam, keadaannya yang peka. Sebab kenapa peka? Tidak mempunyai sifat sama. Ke-19 kaunuhu basiran, keadaannya yang mempunyai sifat basar. Lawannya kaunuhu a'ma, keadaannya yang buta. Terus yang terakhir kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang mempunyai sifat kalam. Lawannya keadaannya yang tidak mempunyai sifat kalam. Tidak mempunyai sifat kalam itulah yang namanya al-kharas, yang namanya bisu, namanya kaunuhu abkam. Itu ya. Nanti perbahasan panjang ni tentang sifat kalam, tapi kita tak bawa di sinilah. Sebab ulama khilaf kalau kita terjemah keadaannya yang berkata-kata, beza dengan keadaannya yang mempunyai sifat berkata. Itu saya tidak nak syarah sebab kita hanya berbicarakan tentang apa? Tentang fardu ain yang wajib sahaja. Baik, hadirin, mari kita lihat slide yang saya sediakan, tidak ada dalam nota, sama-sama kita lihat ya. Baik, sifat wujud yang warna coklat itu sifat nafsiyah, yang warna merah itu sifat salbiyah, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Barulah yang warna ungu tu sifat ma'ani ada 7, qudrah sampai kalam, dan maknawiyah ada 7 juga, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Di situ saya letakkan makna, sudah kita bicarakan tadi tu. Dan satu lagi kelebihan sifat ma'ani ini boleh disifatkan dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Contoh begini, sifat qudrah Allah itu wujud. Sifat qudrah Allah itu qadim sebab dia bersifat dengan qidam, iaitu sifat salbiyah. Sifat qudrah Allah itu baqa. Sifat qudrah Allah itu mukhalafah lil hawadith. Sifat qudrah Allah itu qiyam binafsiha. Sifat qudrah Allah itu wahdaniyah. Begitu. Samalah juga dengan iradah. Semuanya boleh disifatkan dengan sifat salbiyah ataupun dan sifat nafsiyah. Baik. Hadirin, mari kita lihat apakah rahsianya. Sudah saya bicarakan tadi. Tapi saya nak sedikit bicarakan yang nombor 3 dan nombor 4, sifat ma'ani. Tidak ada dalam kitab kita ni, tapi dalam buku saya ya, dalam slide kita ni. Mari kita lihat yang berwarna hijau tu. Sifat ma'ani kita fokuskan. Apa hikmahnya? Isbat, mensabitkan. Satu, untuk membezakan kita dengan Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Orang Mu'tazilah, mereka kata begini, Allah berkuasa dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Mereka tak mahu kata ada sifat ma'ani.
Sebab bagi mereka kalau ma'ani itu kan setiap satunya qadim. Banyak kan ma'ani itu 7 jadi qudama, ta'addud qudama. Berbilang-bilang banyak sangat qadim itu. Kita katakan betul. Kalau dalam bab zat tapi dalam bab sifat itu tak mengapa. Sama juga dalam asma Allah kan itu semua qadim tu lagi banyak. Gitu ya cara menjawab Mu'tazilah. Mereka dipanggil golongan yang mu'attilah, mentaktilkan, meniadakan sifat Allah, walhal sifat ini jelas dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang satu lagi hikmahnya ini penting ya. Kenapa kita belajar sifat ma'ani, nak mengisbatkan Allah ada sifat ma'ani, iaitu kita ambil dua contoh saja. Allah ada sifat sama. Apa dia? Pendengar. Allah mendengar dengan sifat. Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat itu? Sifat ma'ani. Supaya kita jangan katakan Allah mendengar dengan telinga, Allah melihat dengan mata. Tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita i'tiqadkan apa dia? Allah tidak ada mata. Allah tidak ada telinga. Macam mana Allah melihat? Ya, Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat tu? Basar. Terjemahnya melihat. Gitu ya. Allah mendengar dengan bukan telinga tapi dengan sifat. Apa nama sifat tu? Sama. Terjemahnya pendengar. Itulah dia ya Allah. Kalau kita mengaji betul-betul mudah akidah ini dan jelas sekali. Baik, yang terakhir untuk kita kongsikan malam ini maknawiyah itu. Kenapa rahsia maknawiyah itu? Rahsianya ialah kata guru kami Syekh Ahmad Radawuddin daripada guru-guru beliau juga, nak memahamkan sifat ma'ani itu tidak bercerai tanggal daripada zat. Nah, contohnya ini zat tangan saya. Ini sifat. Nah, kena ada satu keadaan yang menjadi gam. Kalau istilah Tuan Guru Haji Saleh dahululah untuk mudah faham orang awam dikatakan seperti gam, bukanlah gam ya. Istilahnya adalah irtibat. Nah, kita gunakan untuk orang awam juga supaya faham saja, mendekatkan nakal. Tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi dia satu irtibat keadaan. Al-Kaun ini seperti satu gam, satu keadaan yang melekatkan zat dengan sifat. Dia bukan dua entiti yang berbeza ni, dia satu saja. Tapi berbeza dari segi apa? Dari segi keadaannya zat dengan sifat. Zat Allah dengan sifat ma'ani ni tadi ya. Begini. Dua-dua qadim. Sebab zat qadim, sifat mesti qadim. Dan semua sifat ini qadim. Cuma bezanya, kenapa dia lekat? Kenapa dia seperti mendekat begini? Sebab ia wujudi, yang lain bukan wujudi. Gitu ya. Jadi, keadaan inilah namanya apa? Maknawiyah. Bila keadaannya maknawiyah, kata ulama, dia seperti gam. Jangan difahami gam-gam seperti biasa, tidak ya. Maka tidak bercerai tanggal antara zat dengan sifat. Maka timbullah perkataan irtibat sentiasa. Jadi terjemahnya kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang sentiasa bersifat dengan sifat qudrah. Sama kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang sentiasa bersifat dengan sifat sama. Basar, kaunuhu basiran, keadaan Allah yang sentiasa bersifat basar. Nah, bersifat bukan sentiasa melihat, bukan sentiasa mendengar, tidak. Sentiasa bersifat. Sama juga dengan kalam. Jadi, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang sentiasa bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat kalam. Nah, itu terjemahan yang paling tepat. Saya bagi contoh begini bagi mudah. Maaf sedikit panjang malam ni sebab ini penting. Kalau tak difahami nanti agak payah memahaminya juga. Dan guru saya pun pesan sifat maknawiyah ini perlu didetailkan supaya jangan keliru. Saya bagi contoh ya. Kita kalau mengaji ta'alluq sifat basar adalah pada yang mawjudat. Mawjudat maksudnya yang ada. Maksudnya Allah melihat yang ada. Baik. Sebelum saya datang di tempat rakaman ni, di konti ataupun tempat rakaman ini, saya di rumah. Nah, baik. Katalah kita bersiaran ini sekitar pukul 9 sebegini ya. Baik. Pukul 6 tadi saya berada di mana? Saya berada di rumah. Maka Allah melihat saya di mana? Allah, saya bukan Allahnya ya. Allah melihat saya kerana saya wujud. Ini jirim ni wujudi. Allah melihat ta'alluq basar dengan yang mawjudat.
maka Allah melihat saya di mana? Di rumah. Baik. Sekarang saya bersama dengan tuan-tuan sekarang kan? Baik. Allah masih tak melihat saya di rumah sekarang? Tidak dah. Kenapa? Saya sudah jadi tidak mawjudat di rumah, tapi saya mawjudat di mana sekarang? Di sini. Jadi bukan Allah sentiasa melihat saya di rumah, tapi Allah sentiasa ada sifat pelihat ataupun basar untuk melihat di mana-mana saya berada. Nanti selepas ini, dalam pukul 10 lebih dah kita ni, kalau sekejap ni kan saya akan balik ke rumah balik. Maksudnya, katalah dalam pukul 11, saya balik ke rumah kan, Allah masih tak lihat saya di sini sekarang? Jawabnya tidak, sebab Allah melihat yang maujudat, bermakna Allah melihat saya tu yang wujudat di mana tu? Di rumah. Begitu hadirin. Samalah juga sebelum saya datang untuk berkongsi ilmu pada malam ni di kerusi ni, Allah dah lihat tak saya di sini? Jawabnya tidak, sebab Allah melihat yang maujudat, sebab sifat basar dengan sifat sama berkaitan dengan maujudat. Allah tak lihatlah saya dekat sini sebelum saya datang. Tapi Allah tahu tak saya di sini sebelum saya datang? Tahu. Kenapa? Sebab sifat ilmu ta'alluqnya dengan al-wajibat, al-mustahilat dan al-jaizat. Saya lah, makhluk lah. Masya Allah. Sebab itu ya Allah, penting sangat kita belajar ilmu ta'alluq ini supaya dapat kita jawab apapun persoalan dan jangan semabul, jangan kita keliru ya. Baik, tengok nanti kesempatan, kalau berkesempatan. Mohon maaf hadirin, malam ni agak panjang sebab saya rasa ghalat kalau saya tak sebut tentang benda ini, dan perbahasan tentang hikmah ini sangat penting sekali. InsyaAllah kita akan sambung sedikit nanti dalam bab beriman kepada Allah pada malam esok, dan kita akan lihat pada rukun yang kedua pula insya-Allah dengan izin Allah, iaitu beriman dengan para malaikat pada muka surat yang ke 10 malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti di sini dahulu. Untuk malam esok sedikit kita sambung tentang sifat harus bagi Allah ya. Fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu. Esok kita akan lihat dengan izin Allah. Berjumpa kembali. Terima kasih banyak-banyak malam ni. Maaf terlebih mahasiswa pula saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا
اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا